ulama Azhar yang diketuai oleh mereka punya Syekh Azhar yang mendukung tentera. Mereka, bagi kumpulan Syekh Azhar ni, mereka begitu minoriti. Majoriti ulama-ulama Azhar bersama Morsi, bersama dengan rakyat. Ya. Doktor, apa pandangan Doktor berkaitan tentang polis Mesir ya? Dahulu pun mereka yang mengganas, kemudian tunjuk perasaan semasa Hosni Mubarak, sekarang ni pula kepada promosi. Bagaimana yang berlaku polis? Satu fakta berkaitan polis, berkaitan tentera Mesir dalam peristiwa 14/8 ini, kita lihat jenayah yang mereka lakukan, mencabuli hak asasi manusia, melanggar seluruh undang-undang antarabangsa dan begitu. Mereka telah melakukan jenayah perang. Mereka serang masjid, mereka bakar masjid, mereka serang hospital, mereka serang ambulans, dan malah lebih malang lagi, mereka bakar rakyat yang di dalam khemah dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan ini, kalau kita lihat, lebih kejam daripada apa yang dilakukan oleh Israel. Israel pun tak lakukan. Cuma polis Mesir bukanlah satu perkara baru, bukan hari ini mereka lakukan. Semenjak zaman Jamal Abdul Nasir, mereka terkenal sebagai golongan pengganas dan golongan mafia yang diberikan lesen. Satu filem Egypt yang saya galakkan orang tonton untuk memahami bagaimanakah sosio budaya ataupun macam mana jahatnya tentera Mesir, polis Mesir dan sebagainya, jahatnya golongan liberal dan golongan radikal Islam kan. Filem yang bertajuk Imarah Yaqubian, yang berinspirasikan novel tulisan Ala Aswan, Imarah Yaqubian ataupun Yaqubian Building. Ramai dah tengok tu untuk dapat pengajaran di situ. Ya, untuk memahami dan kita yang paling kita pasti, golongan polis Mesir ini, mereka ni bandingnya hanya seperti golongan Gestapo Nazi lah, ataupun golongan Sabah di zaman Shah Iran dulu. Dan mereka ini sanggup bekerjasama dengan Samsing yang dipanggil Baltajah tadi, yang diupah untuk mewujudkan kucak-kacir. Jadi bila Samsing dengan polis bercampur, itu yang keselamatan tidak terjamin. Baik, Doktor, kita terima pemain seterusnya, Cik Azhar dari Pulau Pinang. Halo, Assalamualaikum sejahtera, Cik Azhar di talian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya begini, Kak Prof. Ya, silakan. Yang kemenangan yang demokrasi ini, pasal apa orang Islam terus sama-sama bergaduh? Contoh di Malaysia ada menang, kata bunyi hantu. Adakah di sana ada bunyi hantu? Ini buat apa ni orang Islam kerja bergaduh ya sama-sama. Menang dan menang ni nak tanya orang Islam betul. Orang Islam baik ulama ni macam mana ni tak boleh reda ke menang kalah ni lah. Ini orang-orang Islam yang sifat bergaduh tuduh Amerika kerja bergaduh ni. Macam mana pendapat Prof? Terima kasih. Cik Azhar Pulau Pinang reda ataupun terima demokrasi juga. Tak belas tadi kan? Saya rasa di Mesir ni, mereka kena belajar daripada orang Malaysia sebenarnya. Di Malaysia, walaupun yang menang, BN menang dengan popular vote 47% dan pembangkang menang popular vote 51%, tetapi kita lihat pembangkang tak panggil tentera masuk campur untuk gulingkan kerajaan dan sebagainya. Kita boleh bagi hormat lah pada pembangkang yang boleh menghormati sistem yang ada, dan juga tentera kita yang tak masuk campur dalam urusan politik. Ini yang Mesir kena belajar pada Malaysia sebenarnya. Dan sekali lagi saya pada Cik Azhar dan juga mereka yang lain bila katakan kenapa lah umat Islam duk bergaduh sama sendiri dan sebagainya, sekali lagi saya tekankan, pergaduhan konflik di selasa dunia ni bukan umat Islam saja. Dia tidak terkongkong pada agama tertentu, tapi pada semua. Cuma kebetulan kita sebagai umat Islam dan Malaysia, negara majoriti umat Islam, kita lihat isu ini mutakhir ini banyak berlaku di negara-negara Islam. Tapi kalau kita lihat di Afrika, di Rwanda dulu dan sebagainya, dia melibatkan ada kuasa, ada orang yang tamak dan ada orang zalim akan melakukan. Jadi mungkin Doktor itu pengajaran di Mesir yang boleh kita jadikan di Malaysia sekarang ni kan. Doktor, tentang beberapa orang anggota polis yang juga terbunuh dalam pertempuran di Mesir, jadi timbul persoalan lah tentang Ikhwanul Muslimin ini adalah sebuah pertubuhan jenayah yang memiliki senjata ataupun ada elemen luar yang dah masuk lah. Jadi bagaimana tentang Ikhwanul Muslimin diharamkan seperti yang dicadangkan oleh Perdana Menteri sementara? Bila kita cerita antara yang terkorban, amat menyedihkan. Yang terkorban di kalangan rakyat pro-demokrasi dan kita katakan penyokong Morsi, ada di antara mereka ahli-ahli sukan, pemain bola sepak Mesir, Ali Gusti yang mewakili Mesir ke Olimpik, dan juga setengah bintang-bintang, setengah pemuda-pemuda menjadi harapan dan orang yang mempunyai kelulusan yang tinggi. Mereka ini yang dibunuh oleh tentera. Di pihak polis pula, memang kita tak nafikan bila mereka menyerang
rakyat sivil yang tidak bersenjata, takkanlah orang yang diserang ni nak berdiam saja. Sudah tentu mereka mempertahankan diri. Dan bila mempertahankan diri, kadang-kadang oleh kerana mereka tidak punya senjata, mereka terpaksa gunakan apa saja yang kreatif demi menyelamatkan nyawa mereka. Dan biasalah bila mereka katakan dalam 40 lebih terkorban dibandingkan dengan 2,000 yang terkorban itu, kita boleh faham keadaannya. Cuma satu isunya ialah, adakah benar pihak polis yang terkorban itu ditembak oleh Ikhwan? Sebab Ikhwan tak memiliki senjata. Kalau Ikhwan memiliki senjata, dah lama diketahui. Kenapa? Kerana kebanyakan headquarters atau ibu pejabat Ikhwan di seluruh Mesir telah diserang, dibakar, dirompak dan digeledah oleh kumpulan-kumpulan Samsing yang diperhatikan saja oleh pihak polis sepanjang tahun Morsi menjadi presiden. Kalaulah Ikhwan ada senjata, dah lama berlaku perang ataupun senjata itu dah kena rompak sekali. Tapi Dr. bagaimana dengan dakwaan pula yang kata penyokong ekonomi muslimin itu kan berpakaian awam dan juga buat senjata lah dan didakwa sebagai ekonomi muslimin yang membunuh, kata. Ini menarik. Kerana kalau kita lihat di dalam analisis sama ada di Al Jazeera, di BBC, di Sky News dan di New York Times, tak salah saya baca pada hari ini, beberapa hari yang lepas, mereka bila cerita tentang golongan sibilian berpakaian biasa bawa senjata, mereka tidak associatekan atau tidak kaitkan dengan Ikhwan, berbanding dengan kerajaan Mesir dan juga TV Mesir. TV Mesir dan dia tulis kata Egypt fights terrorism, fights terrorists. Tetapi berita luar bila mereka ulas, mereka berhati-hati. Kenapa? Kerana wartawan mereka berada di sana dan mereka memastikan bahawa golongan yang memakai sibilian ini bukan berada di pihak Ikhwan tetapi berada di pihak polis. Dan mereka ni yang menyerang dan mereka ni menembak, dan gambar-gambar yang diambil merupakan gambar mereka menyerang penyokong-penyokong Morsi ataupun golongan rakyat yang pro-demokrasi ini. Jadi yang dimanipulasi itu ialah media Mesir yang kita tahu memang kerja mereka ni, mereka belajar daripada Amerika. Kita lihat bagaimana mereka serang Iraq kerana weapon of mass destruction. Dah berjuta rakyat dibunuh, senjata tak ditemui. Dan begitu Mesir, Jamal Abdul Nasir dulu pun ketika mereka menggantung pimpinan Ikhwan, Syed Qutb, Abdul Qadir Auda dan sebagainya, tuduhannya ialah mereka ini menyimpan senjata. Selepas kesemua mereka digantung, sehingga hari ini sejarah membuktikan tidak ada senjata ditemui. Dan inilah yang berlaku. Artinya Amerika memberikan reaksi yang mengelirukan mengenai huru-hara di Mesir. Jadi Obama dah membatalkan latihan tentera dengan Mesir bulan depan, tetapi tidak menarik bantuan $1.55 bilion setahun, dan serta tidak menyifatkan penyingkiran Morsi sebagai rampasan kuasa tentera. Mengapa berlaku begitu? Isunya Obama tak ada kuasa nak buat keputusan. Keputusan dibuat di Tel Aviv. Apa yang Tel Aviv inginkan, itulah yang Obama akan laksanakan. Maksudnya Amerika hanyalah puppet mainan Tel Aviv, dan New York Times hari ini telah menunjukkan komunikasi yang insentif di antara General Sisi dengan Tel Aviv nak bagi pressure kepada Amerika supaya tak kata kudeta dan jangan sekat bantuan yang diberi. Jadi adakah wajar tentera mengenakan pemerintahan darurat di Mesir serta mungkin perintah berkurung pada waktu malam sekarang ni terbaik? Macam mana? Oh, sudah. Doktor? Perintah darurat adalah lesen terbesar untuk tentera melakukan pembunuhan, pembersihan ideologi, pembersihan etnik dan dipanggil political genocide terhadap golongan yang menentang tentera dan menentang kudeta. Dan ini yang berlaku apabila adanya undang-undang darurat. Tentera boleh lakukan apa saja, polis boleh melakukan apa saja, dan mereka berada di atas undang-undang tersebut. Jadi mungkin yang terakhir, pandangan ataupun tentang Mesir Bandar Darah kepada Malaysia, mungkin pengajaran di Mesir. Saya kira Malaysia bersama dengan negara-negara OIC dan negara EU dan anggota UN yang lain perlu memainkan peranan proaktif untuk menyelamatkan rakyat Mesir daripada lebih banyak darah ditumpahkan. Itu yang terbaik untuk kita, Doktor. Terima kasih, Doktor, sebab kita demi kemanusiaan. Pada malam ini, saudara, sampai di sini bincang kita berkaitan pertumpahan darah yang berlaku setiap hari di Mesir. Dan bagi pihak penerbit Syamil Abdullah serta seluruh penerbitan, saya Jessica Omsyar. Terima kasih kepada semua penonton 2/1 dan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Masli Malik yang setia bersama kita selama setengah jam tadi. Dan bagi saudara yang terlepas menonton rancangan ini, boleh layari www.rtm.gov.my/myclick. Dan saudara, sebagai penutup, kita saksikan hotel terapung di Sungai Tatar.